Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pelajar kita membina kefahaman. Okey, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, bentuk dan struktur negara Kesatuan Perancis selepas zaman revolusi tahun 1789 sehinggalah Perang Dunia Kedua. Jadi apakah sebenarnya yang perlu kita tahu berkaitan dengan Kesatuan Perancis? Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Mari kita faham apa yang dikatakan sebagai pemerintahan dan pentadbiran. Pemerintahan dan pentadbiran, contohnya kita mula dengan pemerintahan beraja, iaitu raja berkuasa mutlak, di mana kuasa raja itu dikaitkan dengan mandat dari syurga, misalnya di China, ataupun sebagai kuasa raja yang tidak boleh dipetikai oleh manusia biasa. Cuma hanya Allah ataupun Tuhan saja yang boleh mempertikaikan tentang kuasa pemerintah itu. Itu mengikut pandangan. Kalau di Rusia mengikut ajaran Kristian, begitu juga di China mengikut ajaran Buddha. Jadi dia mempengaruhi siapa yang memerintah, siapa yang membuat keputusan dan siapa yang mentadbir. Keadaan ini berubah apabila wujudnya monarki baru. Ini semasa zaman Rusia misalnya, di mana dalam sistem monarki baru ini raja-raja sama ada di Rusia, raja-raja di England seperti James pertama dan Charles pertama, mereka memiliki tentera raja. Begitu juga Raja Louis ke-14 di Perancis. Ini yang dikatakan sebagai monarki baru, di mana raja tidak lagi bergantung kepada golongan bangsawan dan rakyat biasa sebagai tentera yang akan membantu ini dari segi mentadbir dan memerintah. Tapi raja sekarang mempunyai tentera mereka sendiri yang dibayar gaji, diberikan tempat tinggal dan diberikan kemudahan, dan mereka sudah pasti setia kepada raja. Itu yang dipanggil monarki baru. Keadaan pemerintah juga membawa kepada apa yang dikatakan sebagai perkongsian kuasa. Jadi bila berlaku perkongsian kuasa, timbul isu sama ada raja itu mahu mengekalkan kuasa suci raja itu, ataupun raja sanggup berkongsi kuasanya dengan golongan bangsawan gereja untuk kepentingan semua penduduk yang tinggal di kawasan ataupun di negara mereka. Itu yang dikatakan sebagai piagam ataupun makna carta. Oleh kerana berlaku perselisihan antara raja, pembesar, gereja dan juga rakyat berkaitan dengan perkongsian kuasa ini, khususnya dalam menentukan kadar cukai, menentukan bagaimana pemerintahan itu dilakukan, ini telah membawa kepada penentangan di kalangan golongan bangsawan, itu ahli parlimen, dengan disokong oleh rakyat, khususnya golongan Protestan, iaitu Kristen Protestan yang dikenali seperti Puritan di England dan juga Huguenot di Perancis. Dan golongan-golongan ini menjadi pencetus, pendokong yang memperjuangkan apa dikatakan sebagai revolusi, seperti revolusi cemerlang di England 1688, revolusi Perancis 1789 dan juga perang kemerdekaan Amerika Syarikat. Jadi mereka yang berpendidikan, berintelektual dan ahli-ahli falsafah, ahli politik ini telah memperjuangkan perubahan kepada sistem raja yang berkuasa mutlak itu, dari segi perkongsian kuasa, dari segi bentuk kerajaan yang bagaimana yang terbaik untuk rakyat. So, ini membawa kepada apa yang berlaku di England dikenali sebagai raja berperlembagaan. Apabila Raja James kedua dan keturunannya dinaikkan semula sebagai raja setelah dijatuhkan oleh revolusi cemerlang 1688. Begitu juga apa yang berlaku di Perancis apabila Raja Louis ke-14 dan isinya akhirnya dijatuhkan hukuman pancung menggunakan gelotin. Dan ini membawa perubahan, dan kalau kita lihat di Perancis tidak ada lagi raja. Tak ada lagi raja di Perancis, dan Perancis adalah sebuah negara republik. Daripada raja berperlembagaan kemudian naik sebentar Napoleon Bonaparte dan dikembalikan semula setelah tewasnya Napoleon dalam perang Waterloo, yang memberi kepada pembentukan republik ketiga, keempat dan seterusnya di Perancis. Dan itu adalah perubahan yang berlaku akibat daripada revolusi, di mana adik-adik politik, kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan ini telah melahirkan golongan menengah, iaitu golongan pertengahan, ahli-ahli sains, golongan profesional melahirkan reformasis seperti Protestan dan sebagainya, dan mereka mula menuntut apa yang dikatakan sebagai
hak asasi manusia hari ini, seperti Bill of Rights, Tolerance of Acts, liberalisme, hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Dan semua ini akhirnya mewujudkan apa yang kita lihat pada hari ini. Banyak negara yang berbentuk kesatuan, ya, sama ada dia berbentuk republik atau dia adalah sebuah negara raja berperlembagaan dalam bentuk persekutuan ataupun berpresiden. Dan seperti inilah yang kita akan lihat nanti apa yang berlaku di Perancis sebagai contoh negara kesatuan, dan Persekutuan Amerika Syarikat ini sebagai sebuah negara persekutuan yang menggunakan kuasa presiden sebagai peneraju, iaitu ketua negara dan ketua kerajaan. Jadi kita perlu lihat dan kita perlu memahami keseluruhan ini dalam tema 2 untuk memahami apakah yang dikatakan. Ini bagaimana untuk memilih satu bentuk kerajaan, dan ini adalah apa yang berlaku dalam sejarah, dan sejarah adalah perlu kita belajar, kita fahami, ya, menjadi iktibar dan supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Jadi pihak manakah yang mempunyai autoriti untuk membuat sebarang keputusan, itulah yang ditentukan oleh rakyat pada hari ini, yang dikatakan sebagai pilihan raya. Okey, apakah sebenarnya bentuk kerajaan? Pertama, apakah kerajaan kesatuan? Bila kita sebut kerajaan kesatuan, ia memberi maksud satu kerajaan di mana hanya ada satu kerajaan pusat yang menguasai pemerintahan dan pentadbiran. Tidak ada kuasa kerajaan negeri. Hanya kuasa kerajaan pusat saja. Beza dengan persekutuan. Persekutuan dia ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dan berlaku pembagian kuasa antara pusat dan juga negeri. Dan satu lagi adalah PBT. Itu persekutuan. Okey, kalau kita dengan definisi yang lebih jelas, kesatuan adalah kuasa yang luas kepada kerajaan pusat dan kuasa yang terhad kepada kerajaan tempatan ataupun local government. Okey, manakala persekutuan pula membagikan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan ataupun PBT. Jadi, pengamalan mana-mana bentuk kerajaan ini akan memberi kesan kepada keharmonian pentadbiran, sama ada di peringkat pusat dan juga di peringkat wilayah di negara-negara masing-masing, seperti di Perancis dalam Kesatuan Perancis dan juga Amerika dalam Persekutuan Amerika Syarikat. Jadi ini semua menentukan bagaimana hendak mentadbir sesuatu kawasan atau wilayah ataupun negara yang mungkin kawasan itu jauh daripada pusat pemerintahan. Misalnya kalau di Perancis, di Paris ada pusat pemerintahan, dan Washington DC di Amerika Syarikat sebagai pusat pemerintahan. Jadi rakyat yang menentukan ini bagaimana bentuk kerajaan itu hendak digunakan. Adakah masih lagi kita nak menggunakan sistem berbentuk monarki, kuasa raja bermonarki, ataupun kita menggunakan kuasa diktator, ini seorang yang memerintah secara diktator, ataupun berlaku pengagihan kuasa berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan sebagai raja berperlembagaan, atau kalau raja sebagai ketua kerajaan dan ketua negara, ataupun kita gunakan presiden sebagai ketua negara dan ketua kerajaan yang akan menjalankan pentadbirannya sama ada dalam bentuk sebuah kerajaan kesatuan di mana pusat akan menguasai dan menentukan dasar-dasar negara untuk seluruh negara, dan kuasa yang terhad hanya kepada wilayah-wilayah ataupun local government. Manakala kalau kita bagi pada pihak persekutuan pula, ada bidang kuasa tertentu yang diberikan kepada negeri ataupun state yang berada di bawah persekutuan tersebut. Dan juga ada kuasa kerajaan tempatan yang mewakili penduduk bandar dan juga daerah di luar bandar. Itu yang dikatakan sebagai bentuk kerajaan berbentuk kesatuan ataupun persekutuan dalam menjalankan sesuatu pentadbiran ataupun institusi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Revolusi Perancis tahun 1789 telah memberi kesan kepada perubahan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Perancis. Pertama, berakhirnya sistem peraja. Kedua, sistem feudal juga dihapuskan. Tidak ada lagi hierarki dan juga susunan lapis yang bersifat dibagi golongan atasan dan golongan bawahan dan sebagainya. Hak istimewa golongan bangsawan telah ditamatkan. Itu juga hak istimewa gereja juga telah ditamatkan. Jadi perkembangan ini telah membangkitkan gerakan nasionalisme di Perancis yang membawa kepada terbentuknya kerajaan revolusi. Kerajaan pusat di Perancis, di mana kerajaan pusat berkuasa dalam semua aspek pemerintahan.
mengubah sempadan dan juga kuasa dalam menentukan sempadan sesuatu wilayah. Dan kerajaan pusat di Perancis juga mempunyai kuasa untuk membatalkan perundangan yang telah diluluskan di peringkat wilayah ataupun negeri. Itu antara bidang tugas ataupun bidang kuasa kerajaan pusat di Perancis. Jadi dalam kesatuan Perancis yang diwujudkan di Perancis melalui Revolusi 1789, dia telah melahirkan satu kerajaan pusat yang kuat yang berpusat di Paris. Dan inilah apa dikatakan sebagai bidang kuasa kerajaan pusat dalam kesatuan Perancis di peringkat pusat. Seterusnya mari kita faham apa dikatakan sebagai ciri-ciri sistem kesatuan. Pertama, dalam kerajaan kesatuan, kesemua urusan negara adalah dipusatkan. Itu kita panggil centralized. Jadi semua keputusan sama ada berkaitan dengan badan perundangan, badan eksekutif ataupun badan kehakiman adalah diputuskan di peringkat pusat. Seperti memudahkan urusan pentadbiran. Jadi apabila urusan negara ini hanya diputuskan di peringkat pusat, ianya memudahkan pentadbiran. Beberapa wilayah ataupun cawangan dibentuk dan diberi kuasa mentadbir oleh kerajaan pusat. Jadi kuasa mentadbir ini disalurkan oleh pusat pemerintahan dan kuasa ini juga boleh ditarik balik. Itu yang pertama dari segi pusat menguruskan semua urusan pentadbiran. Yang kedua, disebabkan oleh kuasa wilayah, bahagian atau cawangan ini boleh dipindah atau ditarik balik. Maka wilayah atau bahagian ini hanya merupakan ejen kepada pemerintahan pusat dan bukanlah ia satu yang kekal, tapi ia adalah berfungsi sebagai orang tengah yang menguruskan urusan berkaitan dengan kerajaan dan juga keperluan rakyat. Dan satu lagi perkara penting kita berkaitkan dengan pemusatan ini adalah kuasa autonomi yang diberikan tidak benar-benar mencerminkan kebebasan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan hanya diberi satu kuasa autonomi yang kecil untuk menguruskan pentadbiran dengan izin, dengan restu kerajaan pusat. Ciri yang kedua, kerajaan kesatuan tidak berlaku masalah pertindihan kuasa kerana sebarang pencanggahan antara pembuat dasar di peringkat pusat dengan pelaksanaan dasar di peringkat wilayah dan seterusnya dapat dielakkan disebabkan keputusan akan dibuat oleh kerajaan pusat. Jadi tidak timbul isu undang-undang di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat. Jadi tidak ada, hanya satu saja undang-undang yang diputuskan di peringkat pusat. Jadi tidak berlaku pertindihan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, negara kesatuan mempunyai beberapa kelemahan. Namun kelemahan tersebut mudah diselaraskan dan dilaksanakan kerana pemerintahan pusat mempunyai lebih kuasa untuk menyesuaikan pentadbiran dengan keperluan semasa. Jadi mereka boleh bertindak cepat sebab semuanya berdasarkan kepada satu saja yang membuat keputusan, iaitu kerajaan pusat. Tidak ada kuasa yang diberikan kepada kerajaan negeri untuk mencabar keputusan kerajaan pusat dan sebagainya. Dan ciri yang keempat dalam kesatuan ini, dia sangat sesuai untuk negara yang kecil, jumlah penduduk yang tidak terlalu ramai, maka bentuk pemerintahan kesatuan ini lebih sesuai dilaksanakan seperti mana yang berlaku di Perancis, di negara Perancis. Hanya satu saja kerajaan pusat yang berpusat di Paris dan lain-lain bandar utama di Perancis itu menjalankan pentadbiran di peringkat wilayah. Dan ciri yang kelima dalam kesatuan Perancis ini adalah ianya memudahkan komunikasi dua hala. Jadi sebarang keputusan boleh dilaksanakan secepat mungkin tanpa berlakunya masalah birokrasi yang menyukarkan sebarang bentuk perubahan ataupun menyelesaikan masalah yang berlaku di peringkat pusat ataupun di peringkat wilayah. Sebab keputusannya sama, diselaraskan. Apa yang diputuskan di pusat itulah yang digunakan di seluruh negara Perancis. Okey, itu 5 ciri penting yang menggambarkan kerajaan kesatuan seperti mana yang diamalkan oleh kesatuan Perancis. Okey, seterusnya kita fahamkan apa dikatakan sebagai kerajaan kesatuan Perancis dari segi struktur ataupun bentuknya. Pertama, Perancis telah dibahagikan kepada 83 departemen ataupun kawasan ataupun wilayah dan sebagainya. Okey, ada 83. Kalau departemen kadang-kadang kita panggil jabatan, tapi sebenarnya departemen ini adalah provinsi ataupun prefecture ataupun negeri di tempat kita dipanggil. Jadi ada 83 departemen di Perancis dan di bawah departemen ini ada kanton ataupun daerah. Ini sekarang kita panggil daerah. Dan di bawah daerah itu ataupun kanton ini dipanggil commune.
iaitu bandar. Di mana bandar inilah diketuai, ditadbir urus oleh Mayor ataupun Datuk Bandar nanti. Jadi bahagian yang pertama dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran di Perancis ini dipanggil department. Selepas kerajaan pusat, di bawahnya adalah department. Jadi department ini ditubuhkan pada tahun 1790. Ianya berperanan untuk menguruskan perkhidmatan tempatan. Jadi semua kerajaan tempatan diuruskan oleh department, di mana department ini diketuai oleh seorang prefect yang dilantik oleh kerajaan pusat. Kalau kita di sekolah, prefect itu ketua pengawas ataupun pengawas. Tapi di Perancis dia adalah ketua department yang mengetuai sesuatu wilayah. Setiap prefect ini bertanggungjawab terus kepada Menteri Dalam Negeri di peringkat pusat. Jadi Menteri Dalam Negeri yang menjaga hal ehwal negeri ataupun department di seluruh negara Perancis, dan dia dibantu oleh prefect yang mengetuai department ini di setiap wilayah ataupun department tersebut. Dalam department ini yang diketuai oleh prefect tadi, terdapat General Council, di mana General Council ini ahli-ahlinya dilantik oleh pemerintah di peringkat pusat. Jadi prefect dibantu oleh General Council yang terdiri daripada beberapa orang yang dilantik oleh kerajaan pusat. Peranan General Council ini adalah untuk menghubungkan penduduk tempatan dengan kerajaan di peringkat pusat. Itu adalah struktur yang penting dalam kerajaan kesatuan Perancis, dari kerajaan pusat kepada kerajaan yang wilayah yang dipanggil department, di mana dalam department itu ada General Council ataupun majlis umum yang ahlinya dilantik oleh pemerintah di peringkat pusat sebagai satu memainkan peranan sebagai orang tengah yang menghubungkan penduduk tempatan dengan kerajaan yang memerintah di peringkat pusat. Jadi semua 83 department itu akan memiliki General Council mereka sendiri. Satu lagi struktur yang penting, di bawah department terdapatnya komun, di mana kanton tadi di peringkat daerah, satu lagi yang paling besar adalah komun. Komun ni banyak. Komun ni adalah bandar-bandar utama, di mana bandar-bandar ini diurus oleh Datuk Bandar ataupun Mayor sebagai ketua eksekutif yang membuat keputusan untuk bandar tersebut, misalnya Wasal, Nice dan sebagainya. Jadi bandar-bandar ini akan diuruskan oleh Datuk Bandar, dan Datuk Bandar ini dibantu oleh Majlis Bandaran ataupun Municipal Council, seperti Majlis Perbandaran yang ada di tempat kita hari ini. Jadi komun ini sangat penting sebab dialah yang mentadbir urus bandar-bandar itu yang diketuai oleh seorang Datuk Bandar. Dalam pentadbiran Datuk Bandar dan Majlis Perbandaran ini, dia bertanggungjawab untuk meluluskan permit bangunan, cukai, mengutip cukai, menentukan kadar cukai dan sebagainya, menjaga keselamatan penduduk dan juga menguruskan hal-hal berkaitan dengan pendaftaran perkahwinan dan sebagainya. Jadi itulah peranan besar yang dimainkan oleh Datuk Bandar yang menguasai bandar-bandar di Perancis. Setiap Datuk Bandar di Perancis ada seorang mayor yang dibantu oleh Majlis Perbandaran ataupun Majlis Bandaran ataupun Municipal Council. Jadi setiap bahagian ini daripada peringkat pusat kita tengok tadi, peringkat wilayah dan juga peringkat daerah ataupun kanton dan juga komun yang paling banyak sebenarnya. Semua bandar-bandar ini ditadbir urus oleh pemimpin di peringkat tempatan. Ini adalah local government yang dipantau oleh kerajaan pusat. Jadi semua dasar dibuat oleh kerajaan pusat, dan peringkat-peringkat seterusnya dalam kesatuan Perancis ini akan membantu presiden dalam mengurus takbirkan dari segi pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi ada tokoh yang penting yang memainkan peranan yang menghubungkan kerajaan pusat dengan kerajaan wilayah. Tadi adalah Datuk Bandar. Datuk Bandar merupakan wakil kerajaan pusat di kawasan bandar, memainkan peranan dari segi menguatkuasakan undang-undang tempatan, mendaftar dari segi jurutera awam, menguruskan pekerja di kawasannya. Jadi banyak peranan dimainkan oleh Datuk Bandar ini dari segi politik, ekonomi dan juga sosial untuk memastikan keamanan, keselamatan, kestabilan bandar yang dikuasainya. Dan semua keputusan itu, semua dasar-dasar itu adalah berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan pusat di Paris. Jadi keputusan yang dibuat oleh Datuk Bandar boleh diubah, boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan pusat. Itu yang dikatakan sebagai komun tadi. Itu pemerintah pembesar ataupun ketua di peringkat bandar
yang diketuai oleh Datuk Bandar ataupun Mayor. Seperti pejabat pendaftaran, sini dah terdapatnya Mahkamah Rendah, Jabatan Kerja Raya dan juga Jabatan Polis, Polis Tempatan dan sebagainya. Jadi perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan ini semuanya ada di setiap bandar yang diketuai oleh Datuk Bandar untuk menjamin wujudnya keamanan dan keselamatan di bandar-bandar tersebut. Jadi sebarang salah urus, ketidakkecekapan akan dipantau oleh Kerajaan Pusat dan mereka akan diganti serta-merta oleh Kerajaan Pusat. Jadi ini adalah bentuk pentadbiran yang kita panggil Kesatuan Perancis. Dan semua proses ini sekarang, kalau kita lihat, mereka-mereka yang dilantik adalah mereka yang dipilih melalui pilihan raya, dalam sistem demokrasi yang ada, yang dilaksanakan di Perancis. Bahagian kedua dalam Kesatuan Perancis adalah kerajaan tempatan ataupun kerajaan ataupun local government ataupun kerajaan wilayah. Dan dia memiliki bidang tugas tertentu, tetapi tidaklah sebesar sekuat bidang tugas Kerajaan Pusat sebab mereka tertakluk kepada bidang kuasa Kerajaan Pusat. Jadi Kerajaan Kesatuan telah membagikan negara mereka kepada wilayah atau cawangan yang diberi kuasa untuk mentadbir di peringkat wilayah yang dipanggil komun misalnya, ataupun kawasan-kawasan bandar ini diuruskan oleh pentadbiran tempatan ataupun wilayah. Jadi pentadbiran wilayah merupakan ejen kepada Kerajaan Pusat. Kuasa ini boleh ditarik balik oleh Kerajaan Pusat pada bila-bila masa. Kalau didapati majlis kaunsil tempatan yang ditubuhkan itu tidak sesuai ataupun tidak memenuhi kehendak pusat, maka dia boleh diganti oleh orang lain pada bila-bila masa. Perkara yang ketiga dalam kerajaan wilayah ini berlakunya sistem pemusatan ataupun sentralisasi, iaitu satu bentuk pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggara urusan dari peringkat daerah ke peringkat wilayah. Itu di komun tadi yang saya katakan. Jadi ini semua adalah satu sistem pemusatan yang berpusat di pusat pemerintahan di Paris. Jadi perkara yang keempat juga yang merupakan bidang kuasa kecil yang dimiliki oleh pemerintahan wilayah ini, dia hanya melakukan sesuatu tugasan mengikut peruntukan yang diberikan oleh kerajaan pusat. Jadi memang jelas dalam sistem ataupun bentuk kerajaan yang bersifat kesatuan ini, kerajaan pusat menguasai semua bentuk pemerintahan dan kerajaan wilayah atau peringkat yang lebih bawah daripadanya hanya menjalankan dasar-dasar yang telah ditetapkan. Kerajaan pusat dalam Kesatuan Perancis, untuk memahami dengan lebih baik kerajaan pusat dalam Kesatuan Perancis ini, kita boleh ambil contoh daripada Republik Ketiga Perancis, iaitu daripada tahun 1875 hingga tahun 1945, di mana dalam struktur kerajaan ini terdiri daripada parlimen dan juga kabinet. Dalam parlimen ini terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Senat dan juga Dewan Perwakilan. Dewan Senat di peringkat pusat ini terdiri daripada 300 anggota, di mana 75 orang dilantik oleh National Assembly ataupun Perhimpunan Kebangsaan, dan mereka memegang jawatan ini seumur hidup. Tempoh bagi setiap penggal selama 9 tahun. Ini untuk 300 anggota Dewan Senat ini, tempohnya adalah selama 9 tahun dan seramai 100 anggota Dewan Senat akan ditukar 3 tahun sekali. Itulah yang dikatakan sebagai Dewan Senat di permulaan sistem Republik Ketiga di Perancis tahun 1875 hingga tahun 1945. Dan struktur yang kedua dalam parlimen ini adalah Dewan Perwakilan, di mana Dewan Perwakilan terdiri daripada 584 anggota dan mereka berkhidmat untuk 4 tahun, dan pemilihan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melalui pilihan raya. Ini adalah Dewan Perwakilan di mana wakilnya dipilih oleh rakyat. Jadi ada dua dewan dalam Parlimen Perancis, iaitu Dewan Senat dan juga Dewan Perwakilan. Dan kalau kita nak lebih jelas dalam peringkat pusat ini, kerajaan bahagian yang pertama dalam kerajaan pusat ini yang dipanggil parlimen itu mempunyai peranan tertentu. Seperti parlimen, seperti yang mana kita tahu, parlimen itu tugasnya adalah menggubal undang-undang. Jadi parlimen di Perancis dalam Republik Ketiga ini membincang dan mengemukakan resolusi berhubung masalah yang dikemukakan. Kedua, sebarang cadangan yang berkaitan dengan hal ehwal kewangan hanya boleh dibahaskan dalam Dewan Perwakilan. Dan yang ketiga, mereka mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang dan menguatkuasakannya. Dan yang keempat,
dalam parlimen ini juga anggota Dewan Senat dan Dewan Perwakilan terlibat dalam pemilihan presiden. Dan yang kelima, badan eksekutif bertanggungjawab kepada parlimen. Di sinilah badan perundangan dan badan eksekutif yang terdiri daripada presiden dan juga apa dikatakan sebagai kabinet. Presiden Perancis dilakukan ataupun pemilihan presiden ini dilakukan dalam mesyuarat yang dihadiri oleh anggota Dewan Senat dan Dewan Perwakilan. Mereka lah yang memilih siapakah yang layak untuk dilantik sebagai presiden Perancis pada ketika itu. Jadi tempoh jawatan itu hanya selama 7 tahun, di mana anggota kerabat diraja tidak layak bertanding untuk jawatan presiden ini. Peranan penting presiden adalah pertama, bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang. Kedua, mempunyai kuasa untuk menandatangani perjanjian dengan negara-negara lain. Yang ketiga, harus mengadakan rundingan dengan duta negara-negara berkenaan dan mendapat perkenan parlimen. Jadi semua hubungan luar itu bergantung kepada persetujuan parlimen sebelum sesuatu perjanjian itu ditandatangani. Okey, satu lagi peranan penting presiden adalah mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen dan mengarahkan diadakan pilihan raya semula. Jadi ini merupakan bahagian yang penting, di mana presiden juga merupakan ketua bagi angkatan laut, tentera darat dan juga tentera udara. Jadi presiden mempunyai bidang tugas yang penting dari segi politik, dari segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Itulah presiden dalam Republik ketiga di Perancis. Presiden Perancis dibantu oleh kabinet dalam memerintah dan mentadbir. Kabinet ini diketuai oleh seorang Perdana Menteri yang dilantik oleh Presiden Perancis. Perdana Menteri dipilih daripada kalangan anggota Dewan Perwakilan. Harus mendapat sokongan. Kabinet ini mendapat sokongan majoriti anggota parlimen. Jadi anggota kabinet ini dilantik oleh Perdana Menteri Perancis. Ciri utama kabinet adalah anggotanya terdiri daripada Dewan Senat dan Dewan Perwakilan. Anggota kabinet juga boleh menyertai perbahasan di parlimen. Anggota kabinet ini juga hanya boleh mengundi dalam dewan yang dianggotai. Ini kabinet harus meletakkan jawatan jika tewas dalam perdebatan di Dewan Perwakilan. Jadi itu ciri penting kabinet dalam Republik ketiga di Perancis. Dan satu lagi perkara yang penting kita perlu faham tentang kabinet ini, apakah fungsinya. Fungsi kabinet adalah untuk merangka dasar pentadbiran negara, membuat keputusan dalam isu-isu penting berkaitan kepentingan negara, meluluskan ataupun menggubal undang-undang. Undang-undang yang telah digubal diluluskan oleh kabinet. Berkuat kuasa mementerai atau menolak sebarang perjanjian, melantik pegawai-pegawai pentadbiran kerajaan, menguatkuasakan undang-undang negara dan mengawal serta mengawasi pasukan tentera laut, tentera darat dan tentera udara. Itu antara perkara penting yang menjadi peranan ataupun fungsi kabinet dalam kesatuan Perancis. Okey pelajar, dari apa yang telah saya jelaskan tadi, kesimpulan yang kita boleh buat dalam bahagian ini di dalam tema 2, itu sistem pemerintahan dan pentadbiran. Kita lihat pemerintahan dan pentadbiran ini sering bertukar sebab mereka mencari siapa yang memerintah, siapa yang mentadbir, bagaimana memerintah, bagaimana mentadbir yang baik. Jadi perubahan berlaku daripada sistem Maharaja Cina, Tsar di Rusia kepada Raja berkuasa mutlak di England, Raja berkuasa mutlak di Perancis. Kemudian ditukar, Raja berperlembagaan di England dan juga di Perancis. Tak ada lagi raja di Perancis akhirnya, dan melalui sistem republik diperintah oleh pemimpin revolusi dan sebagainya. Dan ini membawa kepada apa dikatakan bentuk kerajaan yang dipanggil Kesatuan Perancis. Jadi kesatuan itu yang memusatkan pentadbirannya hanya di peringkat pusat. Pusat di Paris itu memerintah dan mentadbir seluruh negara Perancis, dengan kuasa kecil diberikan kepada local government ataupun kerajaan negeri, kerajaan tempatan untuk mentadbir urus, khususnya kawasan-kawasan wilayah-wilayah yang dipanggil department, commune, canton dan juga commune di Perancis ini. Itu yang terdapat dalam Kesatuan Perancis. Jadi apa perubahan yang berlaku, apakah salah laku, masalah dan sebagainya, boleh diatasi dengan lebih cepat sebab hanya satu kerajaan saja yang membuat keputusan untuk seluruh negara Perancis, iaitu kerajaan pusat yang berpusat di Paris. Itulah bentuk dan juga struktur kerajaan Kesatuan Perancis
ni yang kita ambil sehinggalah tamatnya Perang Dunia Kedua tahun 1945. Okey, jadi itu saja. Kita jumpa lagi dari cuba ulang fahamkan apa yang telah saya sampaikan ini untuk memahami dengan lebih baik apa yang dikatakan sebagai Kesatuan Perancis. Kita pernah jadi kesatuan, kita misalnya Malaya Union. Ini Kesatuan Malaya, di mana ada satu saja kerajaan pusat yang berpusat di Kuala Lumpur. Jadi itu sekarang bersama saya pelajar. Kita jumpa lagi. Selamat maju jaya dan terus ulang kaji.